Assalamualaikum, anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Saya Pasha Rahim dan juga bersama teman pengacara saya. Saya Helena Pelawi. Apa khabar anda semua? Kalau pagi ini anda mengantuk, pastikan anda gosok-gosok telinga sikit, besarkan mata sikit. Kerana mengantuk ni sebenarnya memanglah satu reaksi badan semula jadi. Tapi betul, kalau memandu dalam keadaan mengantuk, kalau mengerjakan ataupun bekerja dengan mesin yang berat-berat, kalau anda mengantuk, ini semua boleh membahayakan keselamatan dan juga kesihatan anda. So hati-hati, pastikan anda cukup tidur. Betul tu. Apapun mungkin boleh mulakan hari anda dengan minum secawan kopi ataupun macam saya sendiri tak minum kopi, secawan teh mungkin, dan makan sarapan pagi sebelum memulakan hari anda. Okey, seperti biasa kita akan bersama anda selama 1 jam dan membawakan 2 topik yang menarik hari ini. Agak santai topik kita pada pagi ini, tapi sebelum tu seperti biasa kita akan kongsikan serba sedikit berita petikan dari portal bernama.com, Helena. Betul, dan ini masih lagi mengenai apa yang terjadi pada sahabat-sahabat adik-beradik kita di Palestin, di mana Agung juga menzahirkan rasa duka cita dan kesal terhadap tindakan Amerika Syarikat yang menggunakan kuasa veto untuk menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC yang menggesa gencatan senjata antara rejim Zionis Israel dan Palestin baru-baru ini. Dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara iaitu Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin juga berkata tindakan Amerika Syarikat itu sekaligus menggagalkan usaha murni UNSC bagi mencari jalan penyelesaian konflik yang sehingga kini mengorbankan lebih sebenarnya 17,000 mangsa, dan juga mereka ini semua adalah rakyat Palestin yang kira-kira 70% merupakan wanita dan kanak-kanak. Itu tidak terlupa kepada 48,000 lebih yang cedera. Dan sebenarnya tindakan ini seolah-olah menghalalkan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Dengan kita tahu selain daripada pembunuhan orang awam, juga ada kemusnahan harta benda, fasiliti serta kemudahan perubatan di Gaza. Dan kalau kita semua tengok berita hari ini, banyak tersebar gambar seorang bayi di hospital yang terpaksa ditinggalkan, masih lagi berselirat dengan wayar tetapi telah pun dihurungi lalat. Gambar itu sangat-sangat tragis dan ia sebenarnya menyatakan bagaimana keadaan konflik ini menjadikan ia satu konflik kemanusiaan yang sangat menyedihkan. Dan Seri Paduka Baginda juga menyeru rakyat Malaysia, tak kira agama, bangsa ataupun pegangan mereka, untuk berdoa mengikut kepercayaan masing-masing agar konflik ini tidak berterusan di Gaza. Dan Baginda juga menyeru supaya masjid dan surau serta rakyat beragama Islam terus mengadakan solat sunat hajat dan doa selamat baik. Itu sedikit sebanyak tentang konflik di Palestin. Baik, seterusnya sedikit berita di dalam negara pula berkenaan dengan TVET. Jadi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan lagi TVET di negara ini, Kementerian Pendidikan Tinggi sedang juga melihat ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional ataupun lebih dikenali sebagai TVET, sektor pendidikan tinggi, dalam usaha memantapkan lagi langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan dalam menjayakan sistem pendidikan dan latihan teknikal itu di dalam negara. Jadi menurut menterinya yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ekosistem TVET dalam sektor pendidikan tinggi merangkumi program-program dalam politeknik, rangkaian Universiti Teknikal Malaysia serta universiti-universiti awam lain, dan juga menawarkan program kejuruteraan dan teknologi termasuk universiti seperti Universiti Malaysia. Dan menurut beliau juga berkata keseluruhannya kita nak tengok macam mana ekosistem pendidikan tinggi dalam penawaran pengajian TVET ni dapat membangunkan ekosistem ni dapat dibangunkan lagi untuk lebih memperkasakan bidang TVET dan memberikan peluang pekerjaan dan juga pendidikan terutamanya kepada lepasan-lepasan SPM yang mungkin tidak berminat untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang-bidang akademik yang lain. Sementara itu Datuk Seri juga berkata kadar kebolehpasaran kerja graduan UNIMAP mencapai 90%
27% dan terdapat peningkatan graduannya dalam mendapat gaji yang premium setiap tahun. Dan ini merupakan satu berita yang baik, dan beliau juga menekankan supaya UNIMAP antara lain memperluaskan dan juga meningkatkan lagi usaha dalam membangunkan bakat, terutamanya dalam bidang elektrik dan elektronik, khususnya dalam semikonduktor, memandangkan bidang itu memerlukan tenaga kerja mahir yang ramai. Dan ini merupakan antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk lebih lagi meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja dan kemahiran berkemahiran tinggi pekerja-pekerja di dalam negara, demi untuk kita mengembangkan lagi ekonomi di dalam negara itu sendiri. Betul, bila kemahiran tinggi pasti gaji juga akan tinggi. Baik, kalau tak pasti jangan kongsi. Tapi kalau terlalu peribadi juga hati-hati. Ini antara yang perlu kita perhatikan, perlu beri perhatian, di mana Cyber Security Malaysia hari ini mengeluarkan amaran berhubung peningkatan ketara insiden ketirisan data peribadi serta penjualannya di dalam laman web tertutup ataupun dark web dari Januari hingga November tahun ini. Cyber Security Malaysia dalam kenyataan di laman Facebook memaklumkan peningkatan tersebut mengandungi maklumat pengenalan peribadi ataupun PII yang merangkumi nama penuh, alamat tetap, pendapatan isi rumah, nombor kad pengenalan, alamat email atau nombor telefon mangsa. Dan ketirisan data ini sebenarnya berbahaya dan boleh membahayakan organisasi yang bertanggungjawab terhadap PII dan pemilik maklumat peribadi, kerana pelindungan data peribadi serta data sensitif adalah satu keperluan bukan hanya berasaskan undang-undang atau etika, namun juga bertujuan untuk menjaga kepentingan privasi dan juga peribadi serta reputasi perniagaan. Dan kenyataan itu turut memaklumkan organisasi perlu bertanggungjawab dalam mencegah insiden itu dan mengendalikan insiden pendedahan data dengan sewajarnya, selain mematuhi amalan keselamatan terkini, mengenali impak potensi dan mengambil langkah untuk melindungi data serta mengemaskini sistem secara berkala. Dan saya kira ada dua fasa di sini. Satu adalah organisasi yang mengutip data-data ini, mereka perlu jaga dan sebagainya. Namun pada saya, kita juga perlu menjaga maklumat data peribadi kita. Contoh kalau Fasha, kalau kita beli order barang secara online dan sebagainya, mungkin satu tak perlu nak guna nama penuh. Kita boleh gunakan nama samaran. Betul, sebab dia akan sampai ke alamat juga. Betul. Dan mungkin alamat email juga, kalau macam kita daftar apa saja di online sekarang ini, kita boleh hide, sembunyikan email sebenar kita, tetapi bagi mereka generate ataupun beri satu email yang rekaan yang sementara, tapi disalurkan melalui email kita yang sebenar. Itu sebenarnya antara apa yang kita boleh lakukan untuk melindungi data kita. Dan saya kira sebenarnya orang-orang di luar sana dah tak perlu sebenarnya minta nombor kad pengenalan. Saya kira nombor kad pengenalan ini adalah satu perkara yang sangat peribadi dan tidak perlu kalau nak beli shopping kan. Betul, kita buat shopping apa kan nak bagi letak nombor IC. kad pengenalan kita pada orang. Jadi kita lebih berhati-hatilah, ambil langkah-langkah yang berhati-hati sebelum kita memberikan ataupun berkongsi maklumat peribadi mengenai diri kita sendiri. Okey. Seperti biasa kita nak tengok dulu Rilina keadaan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Jom. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahira Bahtiah. Konsep perumahan inklusif Madani akan menjadi teras pembangunan kediaman mampu milik di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bermula dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyediakan rumah untuk pelbagai golongan sasar di ibu kota yang akan turut dilaksanakan bersama agensi lain kerajaan.
Beliau berkata kerajaan komited menjayakan agenda perumahan bagi membolehkan rakyat Malaysia tanpa mengira kumpulan pendapatan mendiami perumahan yang selesa dan harmoni bagi mendukung pembentukan masyarakat madani melalui komuniti berkualiti serta kohesif. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mempengerusikan mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara tahun 2023 bagi membincangkan isu perumahan antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri serta pemain industri yang menyentuh isu nasib rakyat seperti pembinaan dan baik pulih kediaman. Pada mesyuarat itu, Perdana Menteri berkata beliau bersetuju dengan sasaran penyediaan 500,000 unit rumah mampu milik dalam rancangan Malaysia ke-12 selain menekankan kepentingan supaya pencapaian tersebut dapat terus membawa manfaat kepada rakyat. Kementerian Sumber Manusia telah mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan masalah serangan cyber yang menyasarkan infrastruktur pertubuhan keselamatan sosial Perkeso tidak berulang lagi pada masa hadapan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata tindakan susulan juga akan diambil sejurus dalang yang bertanggungjawab menyerang sistem, pangkalan maklumat dan laman sesawang Perkeso sejak awal bulan ini dikenal pasti. Beliau berkata setakat ini masalah itu dalam keadaan terkawal dan operasi harian Perkeso berjalan lancar seperti biasa, termasuk proses pembayaran pampasan dan faedah kepada penerima yang layak selain pemprosesan permohonan baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad sebelum ini berkata, siasatan forensik termasuk dakwaan pembabitan pihak tertentu di sebalik serangan cyber terhadap Perkeso sedang giat dijalankan. Malaysia mahu Mahkamah Madrid menjatuhi hukuman penjara ke atas Gonzalo Stampa yang didakwa menghina mahkamah dan berulang kali mengingkari perintah mahkamah yang membatalkan pelantikan beliau sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, keputusan mahkamah dalam kes itu amat penting kerana ia memberikan kekuatan yang lebih kepada kerajaan Malaysia untuk memastikan semua tuntutan kumpulan Sulu yang disifatkan amat merepek. Kita berharap keputusan mahkamah tersebut akan memberikan kekuatan yang lebih kepada kerajaan Malaysia dan Malaysia untuk mematikan sebagai satu jaminan semua tuntutan di mana-mana negara yang kemungkinan akan timbul boleh dimatikan secara begitu tanpa ada apa-apa pertikaian sampingan. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara dalam talian selepas menghadiri prosiding perbicaraan jenayah Stampa di Mahkamah Madrid Sepanyol pada Isnin. Pada 25 Mei 2020, Stampa memberikan award akhir berjumlah $14.9 bilion Amerika atau 62.59 bilion ringgit kepada 8 individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu dan dalam usaha untuk menguatkuasakan award itu, mereka dilaporkan cuba menyita aset syarikat petroleum Malaysia iaitu Petronas di Luxembourg serta Belanda selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuk kedutaan. Azalina berkata mahkamah menangguhkan keputusan kes itu ke tarikh lain yang belum ditetapkan. Beliau juga berkata pejabat pendakwa raya Sepanyol dan Malaysia telah menuduh Stampa melakukan jenayah menghina mahkamah yang serius serta melakukan amalan profesional tanpa kelayakan. Menurut Azalina, pada 29 Jun 2021, Mahkamah Tinggi Madrid telah mengeluarkan satu penghakiman selaras dengan undang-undang kes terbabit dan memutuskan bahawa sebagai negara asing, Malaysia telah dipanggil secara tidak wajar dalam prosiding pelantikan penimbang tara. Justru katanya, mahkamah itu telah membatalkan pelantikan Stampa dan semua tindakannya serta mengarahkan agar Malaysia dipanggil secara wajar manakala prosiding timbang tara itu dimulakan kembali. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, minggu ini, minggu ke-6, kami menampilkan siri-siri projek Small Story Big Impact yang memberi peluang
ataupun diterajui oleh Walkabout Asia untuk menampilkan filem-filem ataupun dokumentari mengenai keadaan sekitar, flora dan fauna, kebudayaan, warisan dan juga tentang manusia. Dan apa yang menjadi objektif mereka adalah untuk menjungkil bakat dan juga menggalakkan mereka untuk mengeluarkan konten-konten, penghasilan konten-konten tentang perkara-perkara yang boleh mewujudkan satu orang kata engagement kepada masyarakat sekitar dan juga orang kata merakamkan perkara-perkara yang boleh menjadi sejarah dan juga mengimbau kenangan lama. Itu antara objektif projek Small Story Big Impact oleh Walkabout Asia. Jadi sebenarnya Herlina, kita ada banyak cerita-cerita kemasyarakatan berkenaan dengan budaya di seluruh negara kita yang ramai antara kita sebenarnya tak tahu. Dan inilah antara salah satu usaha yang dijalankan oleh dokumentari Walkabout Asia ataupun Small Story Big Impact ini adalah untuk berkongsi pelbagai cerita-cerita yang menarik ini kepada orang ramai. Dan minggu-minggu lepas kita dah berkongsi beberapa dokumentari pendek yang sangat-sangat menarik. Antaranya yang saya ingat pada minggu lepas, mungkin kalau tak silap saya, adalah berkenaan dengan tarian labi-labi. Itu antara yang menarik yang kita pernah kongsikan bersama anda. Tapi untuk hari ini kita akan berkongsikan mengenai dokumentari pendek Where Are the People of Papan. Dan bersama kami pada pagi ini adalah pengarah dokumentari pendek tersebut, Eunice Tan. Selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, Eunice. Okey, Eunice, kita nak tanya bagaimana Eunice bermula dengan pengarahan dokumentari ini? I dari dulu memang minat dokumentari. Okey. Jadi I pun kebetulan scroll social media aja dan nampak projek Small Story Big Impact. Jadi kebetulan I pun ada story lah, so why not just apply je lah. Okey. Pekerjaan Eunice sebenarnya apa? Adakah memang terlibat dengan penghasilan filem dokumentari ataupun apa? I bekerja sebagai photographer as wedding. Okey. Wedding. Okey, mungkin boleh ceritakan serba sedikit Where Are the People of Papan ni berkenaan apa sebenarnya? The reason kenapa I letak Where Are the People of Papan, kerana Papan dia satu pekan kecil kat pusing Ipoh. Sejak tak tahu bila mana tempat ini dia sudah macam viral lah, kerana banyak content creator dan news media cover tempat ini. Jadi I pun hairan, I pun pergi lah. I nampak orang-orang sana memang dia beri usaha untuk promotekan tempat mereka. I saw the efforts, that's why I feel kenapa tak ada orang cover orang sana yang kerja untuk promotekan tempat mereka. Jadi I pun fokus on the people instead of the history and pemandangan sana lah. Dan why Papan actually, Eunice? Kenapa Papan and kenapa Papan dan mereka yang di sana? Kerana Papan kan, I feel dia unik. Dia kampung kecil tapi dia bukan macam rumah atau kampung lain yang boleh nampak dalam from jalan luar. Dia kena masuk dalam sikit baru boleh nampak. Jadi I pun masa I explore kan, I pun feel interesting lah. Jadi I pun, orang sana pun tak banyak, dia semua orang tua, youngster pun sudah keluar. Jadi I pun pergi sana, it feels like home. That's why I pun cakap dengan orang sana, I feel there are more story to discover at that place. So that's why I choose Papan. Okey. Okay, bila kita bercakap tentang dokumentari ini, macamlah dokumentari pendek yang lain sebelum ini yang telah pun dihasilkan, selalunya penggambaran mengambil masa yang lama, tapi proses untuk menyunting footage itu untuk menjadikan satu dokumentari pendek 5 ataupun 6 minit itu adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh pengarah selalunya. Untuk Eunice sendiri, apakah antara cabaran yang dihadapi untuk menghasilkan dokumentari ini? Actually sama jugalah bila meninting film dokumentari saya. At first I ngaku I memang ingat 5 minit sangat tak susah. Tapi bila I start nak choose footage dan edit kan, I memang at first I punya draft actually 10 minutes. Kerana I banyak story nak bagi tahu to the audience, tapi selepas mentor I guide saya, jadi I have to filter sampai 5 minit lah. Jadi I feel I macam greedy sangat lah, kerana I mau bagi tahu semua orang apa yang terjadi kat Papan. Tapi okey lah, tak apalah, 5 minit yang penting sajalah.
Okey, apa sebenarnya yang Eunice boleh belajar tentang penghasilan dokumentari ini di Papan? Dulu I memang belajar film, jadi yang teknikal punya barang I sudah tahu. Tapi let's say about the morals that I learned during the during the shooting. Jadi tadi I cakap tentang orang sana kan. I feel their passion and love for their hometown. So I pun sendiri pun perasan jugalah. Mereka sangat tua tapi mereka masih like show the love and really wanted to give everything, let people know about their place. So kenapa I tak boleh macam I pun sudah lepas shooting ini I pun feel bad. Like maybe I should love my hometown more, like how they love their hometown. Ini yang saya belajar during the process lah. Apa antara sebenarnya bila Eunice pergi ke kampung kecil Papan ni, antara perkara-perkara unik yang Eunice sendiri nampak, yang Eunice sendiri rasakan, inilah antara mungkin ciri-ciri yang ingin Eunice kongsikan bersama dengan penonton? Papan dia slowly dikenali oleh turis dari luar lah kerana of the content that they make. Tapi the pemandangan and sejarah is good. Tapi I want people know that how to say, like the people there, instead of like mereka actually boleh jadikan tempat mereka satu place yang modern. Maybe they can open a cafe, but they choose to mengekalkan, gunakan heritage buildings and share their history. I feel itu amat penting untuk segi pelancongan lah. Like they maintain first before they promote it, which is very important. Okey, dan selepas penghasilan dokumentari pendek ini, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Eunice sendiri untuk people there, orang di sana? Adakah where is the people kan? So, adakah orang itu masih kekal di sana ataupun akan ada orang baru balik ke? So, apa yang diharapkan oleh Eunice selepas penghasilan ini? The people there is still there, tapi I feel a bit sad that because semua pemuda sana sudah keluar. Mereka kurang balik lah, only for special occasion. So, I feel orang yang kerja kat sana is either orang yang sudah berumur atau orang yang luar. Memang orang yang luar, bukan dari Ipoh atau mana, maybe from KL or architect, structure. But I feel the people yang memang lahir dari sana, especially pemuda sana, maybe they have to come back and see the process, the progress of the place they born. So I want to let the youngsters know lah, not only for Papan but only for other kampung-kampung. Maybe it's time for you to go back to see the place you born. Okey, baik. Kita banyak lagi nak berbincang tentang projek Eunice ini, dokumentari pendek tentang where are the people of Papan. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi membincangkan tentang dokumentari pendek, salah satu inisiatif daripada Walkabout Asia untuk menghasilkan projek Small
story and big impact untuk menghasilkan, mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang dokumentari, dan juga kita nak orang kata sebarkan tentang keistimewaan sejarah budaya Malaysia terutamanya. Dan bersama kita di studio masih lagi bersama pengarah dokumentari pendek Where Are the People of Papan, Eunice Tan. Okay, tadi kita dah bercerita sedikit mengenai orang-orang di Papan, dan tajuk tu sendiri Where Are the People of Papan. Tadi Eunice ada menyebut inginkan mungkin orang-orang muda ataupun orang untuk kembali ke kampung Papan. Kenapa Eunice rasa itu penting untuk orang kembali ke kampung Papan tu? Kerana I sebagai orang luar pun feel the place is very unique and there are really more things to discover and to spread about Papan. Jadi I feel kalau orang luar pun dapat tengok keistimewaan tempat itu, why not the people, the youngster there as well, why not mereka tak balik untuk tolong bapak mereka atau mak mereka, kerana yang semua kerja kat sana, semua ada kerja lain juga, tapi they spare their times to do things. So as youngster maybe we are busy study or busy kerja, tapi kalau ada masa, why not just come back? Like that's very important because the place is very worth to stay. Sana memang slow, memang best lah. tenang sikit lah kan daripada KL kan. Kehidupan kesibukan di kota. Baik, Eunice, ini kita tahu bahawa Small Project Big Impact ini adalah satu program untuk mencungkil bakat-bakat baru dan sebagainya. Dan kita tahu cabarannya adalah penghasilan dokumentari pendek 3 ke 5 minit dan hanya dibekalkan grant sebanyak RM5,000. Bagaimana sebenarnya Eunice rasakan peluang ini? RM5,000 tu okey ke tak? Perlu ke ditambah ataupun bagaimana sebenarnya? As a first timer untuk menghasilkan dokumentari, I feel RM5,000 cukup untuk saya dan kru saya lah. I mean bukan kru lah, tapi I ada panggil kawan untuk tolong saya kerana I tak berapa bagus untuk macam videografi field. Jadi I ada panggil kawan dan mereka pun sudi menolong. Jadi dalam segi untuk bahagikan duit, like macam kami rental everything, I feel is okay. I pun dari Penang ke sana pun the transportation pun tak berapa bazikan duit jugalah. So RM5,000 for me is actually okay lah, cukup. Okay, so ini pertama kali sudah mencungkil bakat, sudah pun bermula, orang kata first step is the hardest. You dah lepas ini, so what's next? Next actually, selepas I join projek ini, I punya vision dah berubah lah. Okay, I feel, kita nak tahu yang tu. Kerana I memang shy type of people. So whenever I nampak barang yang menarik, insiden yang menarik, I cuma tengok dari jauh saja. I tak berani untuk pergi dekat, untuk explore, to know more. Tapi lepas ini I feel I ada macam rasa tak boleh lepaskan everything. Macam kalau I tengok satu yang menarik, I will try to approach. Yeah, maybe a bit susah, still a bit susah, but at least berbanding dari dulu sekarang makin baik lah. For my own growth. Itu secara personal. Tapi daripada segi profesional, bagaimana Eunice melihat projek ini? Adakah lepas ni nak lebih melakukan banyak dokumentari ataupun nak membuat pengkhususan tentang mungkin budaya ataupun masyarakat ataupun warisan? Bagaimana? Ya, I memang lepas ni I ada plan untuk buat dokumentari yang boleh memanfaatkan masyarakat. Okay. Ya, itu salah satu plan untuk tahun depan lah. Hopefully everything smooth. Okay. So, orang kata kesinambungan dengan Walkabout Asia pula bagaimana? Adakah Eunice merancang untuk menjadi penyumbang konten tetap kepada Walkabout Asia? Kalau ada opportunity, bolehlah. Bagus. Saya suka semangat ni sebenarnya. Okay. Untuk Eunice sendiri sebagai seorang yang pertama kali menghasilkan dokumentari, mungkin sedikit harapan dan juga nasihat kepada orang di luar sana yang mungkin berhasrat ataupun ada cita-cita untuk menjadi pengarah dokumentari. Bagaimana Eunice sendiri dengan menggunakan pengalaman Eunice sendiri untuk menggalakkan orang lain di luar sana untuk juga menceburi bidang dokumentari ini? Okay, for me, nasihat saya, also nasihat for myself, I feel jangan saja mengikuti trend lah. You have to see what surrounding you. Tengok, mungkin I feel memang ada cerita surrounding us. Go for near first, either go for far. Like
okay, trend itu memang menarik, memang interesting kerana dia boleh buat konten, tapi kalau trend itu kat sana kan memang ada banyak orang ada mengikuti trend itu. So why not kami tak ikut trend tapi ikut what we want to tell, like surrounding us. So I feel look surrounding us first lah before you go far. That's what's important on telling story. Kita lihat pada apa yang dekat pada kita kan. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang dekat pada kita sendiri yang tidak dikongsikan kepada orang ramai di luar sana. Dan terima kasih Eunice atas perkongsian itu tadi, dan kami ucapkan selamat maju jaya, hasilkan lebih banyak dokumentari yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Baik, itu saja yang dapat kita bincangkan bersama pengarah dokumentari pendek Eunice Tan, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.大家好，我叫梁慧芬，我成长在这个甲板的采矿老城。我留在甲板的原因是因为当时的家境贫穷，所以我们的家就靠近那个矿湖和那个矿地，爸爸妈妈就利用那个矿湖来养鱼，然后利用矿地来种菜，所以我们还可以继续维持生活。我一直都很喜欢这个甲板新村，因为这里的人情很好，村民也是很好。刚开始我是被这个甲板的环保艺术家曾清发邀请，在这个甲板中间箱做一些艺术的东西，来吸引外面的人进来甲板。过后不断的有游客进来了甲板的中间巷，然后我就借着这个机会就把那些历史的景点都介绍出去。在这几年来，不断有外面的一些文史工作的人员进来甲板考察。过后我认识了这个金宝锡矿博物馆的副馆长周成龙，曾经看过他带团，我就跑进去他的团队里面，我听他介绍了我们甲板的那些景点，我发现他这个外人比我们甲板人更了解甲板，结果我就找他进来协助我，然后我们就成立了这个甲板文史工作小组，他担任组长，我担任副组长，然后我们又招来了外面的几位有知识，然后对这个文史工作有兴趣的年轻人。我们不断的去向村民做一些口述历史的工作，然后找出一些老文件。如果是挖矿就很多细米，然后我们的那个瀑布那边也可以洗到细米。目前甲板大概有70多户人口，大概有整200多村民。其实当时村民不是有心要搬出去甲板的，是因为当时1980年的时候有收到消息说甲板大街要开矿了，所以我们才搬出去的。刚开始的时候，我们村民只是想到要抢救老建物，大街的老建物。其实事实不是我们想象的那么简单，这些屋子已经有30多年没有人居住了，然后就生满了那些榕树。这些榕树如果我们把它毁灭了，我们的那些建筑物的墙壁就会倒塌，所以我们要抢救这些老建物之余，也要保护这些榕树，不可以把它砍掉，只能修剪。接下来我要做的就是鼓励那些妇女，
他们很会做他们的那些东莞的菜肴啊，或者他们那些真诚龙门的菜肴希望他们可以把他们的那个美味的食物可以推出来，做我们的新春好品。讲讲现在我们一直在努力着，我们还有很多的计划，我们会一步一步慢慢的提升甲板。我相信将来我们的团队会很大，很有实力。只要我们能够给村民看到，或者年轻人看到甲板未来的希望，肯定会有接班人的。看起来多人了，现在很欢迎他们来这里甲板，好像以前这样咯，要弄到以前这样多人来甲板玩咯，看那找地方咯。希望现在我们的 Madam Leong 有开始他的旅游业，有人潮进来了，平时很静的，现在比较热闹一点。希望甲板有旅游的事做好，很美丽啦。老人比较多，然后年轻人就几乎都已经出完去了，蛮少人啦，所以我希望就是有多点人可以过来巴班这样子。我相信将来巴班将会是一个活生生的博物馆，是一个文史旅游的地方。Masih lagi bersama kami. Pasar seni. Kita Orang dah berseni. Hari ini pemberseni juga. Kita akan berseni-seni. Bagi anda yang berminat tentang seni, seni apa yang Pasha minat? Bagi saya, yang saya paling minat adalah sebenarnya musical. Saya Alam seni musical. mempertahankan diri. Bagus. Itu antara seni juga, tapi mungkin bidang lain, cabang lain tu. Tapi seni mempertahankan diri tiada dan tidak akan ditayangkan dalam nuansa Pasar Seni 2. Dan untuk tahu apa yang akan ada dalam nuansa Pasar Seni 2 ini, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu di sebelah saya kita ada pengarah program iaitu Puan Nazihan Abdullah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita ada juga Encik Moh Azam Rizali, seorang artis yang bakal membuat pameran persembahan untuk nuansa Pasar Seni ini. Okey, apa yang akan dilakukan untuk nuansa Pasar Seni ini? Okey, untuk saya, tugasan saya kena menyanyikan 4 buah lagu. Okey. 4 buah lagu tu ialah 3 lagu baru. Okey. Dan lagu baru tu dia diberi nafas untuk mengimbau nostalgia zaman kegemilangan Pasar Seni tu, iaitu zaman 80-an. So, nafas untuk lagu tu ialah lagu yang bentuk begitulah. Okey. Tak nak teaser je, kita nak betul-betul tahu lagu apa yang diberi nafas baru ini. Bukan lagu nafas baru, memang lagu baru, ciptaan Memang baru. lagu baru ciptaan. Okay. Ciptaan sendiri ke ataupun ciptaan siapa tu? Salah satunya adalah ciptaan saya sendiri, dan 2 lagi adalah ciptaan komposer Encik Faizal. Boleh bagi teaser sikit kat sini ke kena tunggu 23 hari bulan untuk nuansa? Bolehlah kot sikit kan, satu dua ke. Okey. Andainya aku tahu masa sesingkat itu, tidak akan kita berjauhan. Cukuplah. Cukuplah. Itu sebenarnya dah menusuk kalbu sebab ayat-ayat lirik-lirik dia macam kita kena menghargai Pasha. Lagu-lagu puisi dan sebagainya. Itu yang mungkin, adakah itu yang mungkin cuba ditonjolkan melalui nuansa Pasar Seni 2, Puan Nazihan? Kita dulu kita dah buat nuansa Pasar Seni 1 pada bulan 8 hari tu. Atas permintaan ramai, kita kembali lagi dengan nuansa 2. Dan objektif utama nuansa ni adalah untuk mengetengahkan seni dan budaya negara lah. Maksudnya dalam nuansa tersebut bukan sahaja kita ada
teater lakonan, tapi akan ada gurindam oleh ratu gurindam kita itu Dr. Safa, memang sedap kalau dengar. Kita akan ada sajak daripada penyajak-penyajak tersohor kita seperti Lin Haslinas, Dr. maafkan saya, Dr. Fuad. Kita akan ada juga Pian Habib. Pian Habib adalah orang yang lama yang memang terlibat dekat pasar seni dahulu di bawah tiang lampu tersebut. Jadi kita nak mengimbas kembali nostalgia macam mana mereka bermula mengetengahkan bakat-bakat mereka, karya-karya seni mereka sewaktu berkarya di bawah tiang lampu. Seperti Sani Sudin sekali lah. Okey. Pernah berkarya di bawah tiang lampu? Pernah. Okey. Saya pernah basing di sana. Okey. Sebab wujudnya pasar seni ini dia bermula tahun yang jadi daripada dulu pasar seni ni pasar ikan. Asal-asalnya tahun zaman-zaman Ya Ahlok dulu. Tahun 1888 wujudnya pasar ikan tersebut. Kemudian tahun 1986, saya baru darjah 1 masa tu, ditukar menjadi pasar seni budaya di situ. Dan saya pernahlah zaman-zaman sekolah dulu basking di sana dan pernahlah melihat seniman-seniman yang masyhur dulu bermula di sana pasal seni itu. Jadi jadi signifikan lah sebenarnya bila orang kata tiang ataupun di bawah tiang lampu tu selalunya adalah orang-orang yang berpengalaman lama dah berkecimpung dalam bidang seni. Jadi kesinambungan daripada tiang lampu dan juga nuansa pasar seni ni. Yang pertama, kita dah tahu dah memang ada sambutan yang hebat, sebab tu dia adakan yang kedua ni. Mungkin nak ceritakan mungkin antara perbezaan ataupun akan ada apa yang keistimewaan keistimewaan untuk yang kedua. Okey, untuk yang pertama, nuansa satu hari tu kita banyak menceritakan sejarah pasar seni tersebut. Macam mana orang-orang dulu mempertahankan supaya tidak pasar seni itu tidak dirobohkan. Dan sekarang untuk nuansa yang kedua, kita memasukkan elemen-elemen karya-karya daripada seniman-seniman itu sendiri. Macam mana kita nak audiens yang datang, penonton yang datang sama-sama menghayati baik-baik diorang punya karya-karya sajak yang pada suatu ketika dulu telah dipentaskan di pasar seni itu. Jadi kita pentaskan kembali dalam nuansa yang kedua ni. Okey. Dan kalau mereka yang berminat ni nak beli tiket, ada lagi ke? Dah habis ke? Macam mana ni? Okey, ada lagi. Kita dah hampir nak sold out. Okey. Jadi kita ada macam kita ada reserve lah sedikit untuk kita promosi bagi audiens yang luar. Harga tiket RM30 bagi dewasa dan RM15 sahaja bagi pelajar-pelajar. Tak kira pelajar sekolah ke pelajar APT. Sangat-sangat mampu milik. Mampu milik. Sebabnya sebenarnya kenapa kali ni kita buat jualan tiket, sebab kita nak menaik tarafkan. Selalunya orang kata kalau teater mesti free je masuk. Kita dah tak nak benda tu. Dan kita cuba menaikkan taraf supaya teater ni sebenarnya sesuatu yang perlu dibanggakan, perlu yang kita agung-agungkan. Jadi jualan tiket itu dibuat supaya yang hadir tu adalah orang yang betul-betul berminat. Betul. Faham. Betul. Jadi untuk memberikan nilai dan juga seni apresiasi tersebut kepada penggiat-penggiat seni sebenarnya. Okey, kita nak tahu juga siapa antara, selain daripada Moh sendiri, antara yang akan membuat persembahan pada nuansa pasar seni. Kita ada Adam Lee. Adam Lee ni kali kedua dia terlibat dengan seni persembahan pentas. Sebelum ni kita pernah try dia untuk kali pertama hari tu monodrama. Tapi dia dah jatuh cinta dengan teater. So bila ditawarkan kembali, memang dia tak tolak. Terus mengambil untuk teater yang kedua. Ini kali kedua Adam Lee. Kita ada Sani Sudin. Kita ada yang paling kami tak sangka,
sastra negara, tokoh teater negara iaitu Datuk Dinsman ingin bersama kami sebab kami tahu sukar untuk dapatkan untuk collaborate satu penghormatan untuk kami lah sebab dia akan bersama-sama membuat penampilan khas dalam Nuansa 2 tu nanti. Untuk Adam Lee sendiri kan yang akan mempersembahkan satu lagi monodrama, adakah naskah itu ditulis sendiri ataupun ada script writer dia yang ada script writer. Kali ini dia tampil dalam bentuk lakonan teater lah. Sebelum ni monodrama. Jadi dia dah mula jatuh cinta dengan seni persembahan pententasan khususnya teater. Jadi kelainan kan sebenarnya energi bila berlakon ataupun tak sama, sangat lain. Sangat disiplinnya sebenarnya. Okey. Baik, dan seperti yang kita tengah sedang lihat ini, kalau kita tengok kerjasama tu adalah daripada Yayasan Hasanah, Kementerian Keuangan, kita ada Advance okey. Sebenarnya Nuansa Theatrical Pasar Seni 2 ni adalah sokongan sepenuhnya daripada Yayasan Hasanah. Dia tu mereka memberi geran kepada kami dan saya difahamkan kenapa kami terpilih untuk mereka bagi dana ni hanya kerana tajuk kami iaitu Pasar Seni. Mereka sangat berbesar hati untuk melihat dan 100% disokong oleh mereka untuk dana inilah. Dan kerjasama ini adalah kerjasama daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Kelab Katasi Seni. Dan kami juga ada daripada Blue Holding yang sudi menaja kami untuk memberi tiket percutian ke Langkawi. Bagi mana-mana yang telah membeli tiket boleh snap tiket dan kongsi dekat laman sosial untuk kita memilih siapakah pembeli bertuah tersebut. Okey, hashtag dia apa? Hashtag dia Nuansa Theatrical. Okey. Dan seperti yang kita lihat tadi, kita juga ada wacana ilmu pada hari seterusnya 24 bulan. Okey, ceritakan sikit tentang. Okey, sepatutnya kita daripada yang Nuansa Theatrical, esoknya kita akan adakan satu wacana macam mana untuk menghasilkan karya-karya sajak syair yang berkualiti. Dan kita menampilkan pena-pena yang sangat arif dan juga pakar dan dalam bidang sastra ini. Dan wacana ilmu ini kita hanya terhad 50 orang sahaja dan akan diadakan di rumah pena dekat KL tu. Jadi di situ ni adalah dia terdiri pada Shirley daripada Sani Sudin dan juga pengacara kita adalah Cik Azri lah. Jadi dalam wacana ilmu ini banyak benda-benda yang akan dikongsikan bagi mana-mana orang-orang muda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut apa itu seni sastra. Kita menjadi seorang penulis lah. Ya. Betul. Okey, dengar-dengar juga ada selfie contest. Kalau tak silap saya, boleh kongsikan sedikit dengan penonton kita. Selfie contest, senang saja. Selfie, tag kami ramai-ramai dan mana-mana yang dapat like tertinggi, kami akan bagikan RM200. Wow. Banyak ni. Tag kena post ataupun dekat stories ke macam mana ni? Maksudnya dekat post. So boleh tengok pada laman kita orang punya ni lah, media sosial macam mana cara untuk just follow, share dan cari like tertinggi. Itu saja. Adakah selfie contest ini juga merupakan pencarian bakat-bakat baru? Mungkin kita akan fikirkan kembali, tapi selfie yang tercantik yang terbanyak kita akan pilihlah pemenang tersebut. Baik. Dan sebagai Emuh, menjelang beberapa hari lagi ni nak ke Nuansa Pasar Seni 2 ni, sudah bersedia? Saya sedang giat berlatih sebab diorang ni demand tinggi sikit. Bukan sekadar macam kena menyanyi je. Malah kena bergerak juga lah, kena menari juga. Tapi manakala ini theatrical, saya just bukannya untuk deliver lagu saja. Saya kena faham tentang konsepnya dan kena bercerita. Maknanya dalam lagu tu ada lakonan. Kita kena, maknanya bukan sekadar meluahkan lirik, tapi kita kena melakonkan sambil-sambil menyanyi tu. Cabaran dia apa? Pengalaman tu untuk cabarannya sebab kita kena kolaborasi dengan anak-anak teater dari UPSI. Mereka memang berbakat. Jadi kita tak naklah tenggelam dengan mereka. Jadi kita pun kenalah hadir latihan, kena sama-sama bekerjasama supaya kita betul-betul dapat menghidupkan apa yang kita nak persembahkan. Maksudnya persembahan Mo sendiri tu bukan Mo seorang lah, ada. Bukan.
kita ada tim pelakon-pelakonnya. Right. Dan pengarah kita pun bukan calang-calang. Kita ada pensyarah dari UPSI sendiri Dr. Suhardi, pensyarah teater. Jadi Am Salib juga pengarah teater. Dan untuk mengangkat skrip ini, skrip Fairul Pujangga. Jadi ada sedikit tekanan lah dari pihak saya sebab kita kena bekerja keras sikit lah untuk theatrical ini. Baik, kita menarik sebenarnya bila seorang penyanyi tapi diperlukan untuk melakonkan, untuk menghidupkan lirik-lirik dalam lagu yang akan disampaikan tu. Okey, baik. Itu saja yang dapat kita kongsikan. Terima kasih atas kesudian untuk berkongsi tentang nuansa Pasar Seni 2. Good luck saya ucapkan. Semoga dapat buat Pasar Seni 3 lepas ni ditaja diberi grant lebih banyak. Datanglah beramai-ramai dekat Panggung Bandar Raya di BKL 23 hari bulan nanti. Betul, 8.30 pagi dan tiket malam pagi. Siapa pula nak tengok teater pagi-pagi? Erlina. Baik, so kalau anda nak beli tiket, pastikan anda ke website mereka, bukan website lah, Instagram semua. Pastikan beli cepat-cepat, tiket dah dekat habis. 8.30 malam Panggung Budaya di BKL pada 23 Disember ini. Panggung Bandar Raya. Panggung Bandar Raya. Okey, terima kasih kerana setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Setakat ini sahaja perkongsian kami untuk anda. Diharapkan anda semua sentiasa jaga diri dan jaga kesihatan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya Pasha Rahim. Dan saya Helena Pelavi. Hingga berjumpa lagi. Bye.